السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla merahmati kita di dalam majlis ini. Sambungan kepada kitab Bulughul Maram. Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah yang meninggal pada tahun 833. Beliau menyebut satu perkara yang penting ataupun perkara yang menarik untuk kita renung di dalam proses kita menuntut ilmu. Kata dia, husnu niyati fi talabil ilm, niat yang benar, niat yang elok ataupun niat yang betul di dalam menuntut ilmu, bi an yaqsida bihi wajh Allah Ta'ala, iaitu orang yang menuntut ilmu itu bermaksud, tujuan dia menuntut ilmu itu ialah wajah Allah Azza wa Jalla, yakni mencari redha Allah Azza wa Jalla, wal amala bihi, dan untuk beramal dengannya, wa ihya asy-syariah, dan untuk menghidupkan syariah, wa tanwiri qalbihi, dan untuk menyinari jantung hatinya, wa tahliyata batinihi, dan membersihkan batinnya, wa qurba minallahi ta'ala yaumal qiyamah, dan untuk dia mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala pada hari akhirat kelak, pada hari kiamat, wa ta'arruda lima a'adda li ahlihi min ridwanihi wa 'azimi fadlih, dan kerana dia mencari apa yang telah Allah siapkan, janjikan kepada penuntut ilmu daripada keredaannya dan daripada kelebihan fadilat menuntut ilmu. Ni kata dia, itu maksud ikhlas dalam menuntut ilmu. Kadangkala orang yang bersila menuntut ilmu di masjid lebih ikhlas daripada yang bertahun-tahun masuk ke dalam kelas di universiti atau di pusat pengajian, yang mana mereka sebahagian itu untuk mendapatkan sijil mereka. Bukan salah, cuma kadang-kala terlepas ikhlas itu, sebab dia punya matlamat dia sijil dan dia nak kerja. Adapun ramai orang yang datang belajar di masjid menuntut ilmu hal ehwal agama, dia tak ada apa-apa dah niat dia, melainkan kerana nak beramal seperti yang mana yang dia sebut tadi, mencari fadilat menuntut ilmu, membersihkan dirinya, membersihkan jantung hatinya. Kata dia lagi, wala yaqsidu bihil aghradu dunyawiyah, dan dia tak menuntut ilmu kerana nak mencari tujuan-tujuan dunia, min tahsilir riasah, kerana nak cari kedudukan, wal jah, dan nak cari nama, wal mal, dan nak cari harta, wa mubahatil aqran, dan nak tunjuk-tunjuk kepada orang-orang yang bersaing dengan dia bahawasanya dia menuntut ilmu, dia ada ilmu, wa ta'zimin nasu lahu, kerana nak cari supaya orang memegah, mengagung-agungkan dia, wa tasdirihi fil majalis, supaya dia duduk menuntut ilmu ni, esok duduk dalam majlis, orang angkatlah nama dia, ataupun boleh duduk depan, wa nahwi dhalika fayastabdila bihil adna billadhi huwa khair, kata dia,
maka orang yang macam ni dia tukar benda yang rendah dengan benda yang jauh lebih baik. Ramai orang yang menuntut ilmu susah, bukan mudah. Kata Ibn Mandah, susah masa awal kami menuntut ilmu, sehingga lama-lama baru dapat ikhlas. Mudah-mudahan kita di masjid ni mudah ikhlas. Akhirnya kata dia lagi, wal ilmu ibadatun minal ibadat. Ilmu itu ibadah dari kalangan ibadah. Tuan-tuan bersila, kita semua bersila menuntut ilmu, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia melebihi daripada fadilat salat sunat. Kerana ini adalah ilmu pengetahuan, yang dengan ilmu pengetahuan ini lebih daripada dalih daripada salat, lebih daripada hal-hal yang lain dapat dilakukan dalam mendekatkan diri pada Allah. Wal ilmu ibadatun minal ibadat. Ilmu adalah ibadah daripada ibadah, salah satu daripada ibadah. Wa qurbatun minal qurab. Ilmu adalah mendekatkan diri daripada Allah Ta'ala, antara amalan yang mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Fa in khalusat fihi niyah qabila wa zaka wa namat barakatuhu. Kalau ikhlas niat, kata dia, diterima. Wa zaka, berkembang ilmu itu. Wa namat barakatuhu, dan berkembanglah juga keberkatan ilmu. Sebab itu tengok, ilmu Allah berkat sebagai orang ilmu, lagi lama lagi faham dah, dalam faham dah. Allah bagi faqih pada dia. Kata dia, wa in qasada bihi ghaira wajhillah habita wa dha'a wa khasirat safqatuhu. Tapi kalau dia menuntut ilmu selain daripada mencari redha Allah Ta'ala, gugur, hilang, rugilah jual beli dia. Wa rubama tafutu tilkal maqasid wa la yanaluhu fayakhibu qasduhu wa yadhi'u sa'yuhu, kata dia. Dan boleh jadi hilanglah tujuan menuntut ilmu dan tak dapat apa yang dia cari, kata dia. Dan putus asalah dia daripada segala yang menjadi harapannya. Mudah-mudahan kita ambil nasihat dia tu di dalam menuntut ilmu. Hadis yang berikutnya, wa nahwuhu an Abi Sa'idin marfu'an 'indal khamsah. Seperti itu juga sambungan daripada hadis yang kita baca, di mana Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan. Yang kita baca sebelum ni ialah Umar bin Khattab, dan seperti hadis yang Umar bin Khattab itu diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan tengok balik teks yang lama tu, baginda idza qama minal lail, dalam sebahagian riwayat ni dia sebut apabila dia bangun daripada sembahyang malam, kabbar, dia bertakbir, thumma yaqul, kemudian dia berkata. Yang tu maksud dia nak sambung. Maksud yang ni sambungan daripada cerita yang lepas, iaitu yang kita sebut, iaitu membaca salah satu bacaan iftitah, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Bacaan ini dalam hadis ini dia kata sambung dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Wa fihi, pada hadis tu, wa kana yaqulu ba'da takbir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada takbir berkata, yakni membaca, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tu dia kata lepas, maksud lepas daripada takbir Allahu Akbar, baginda sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan yang ini, membaca bacaan yang ini sebelum membaca yang perkara yang lain. Ini yang disebut oleh di dalam riwayat ini, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, meriwayatkan tentang bacaan al-isti'adzah
iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, selepas daripada takbiratul ihram. Ini yang disebut di dalam hadis yang dia bawa kepada kita ini. Maka dengan itu para ulama menyatakan dalam solat antara yang disunat makan baca ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terjatuh, atau a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, seperti yang tercatat di dalam hadis riwayat ini. Sekali saya akan huraikan dia. Berdasarkan kepada hadis ni, jumhur ulama, majoriti para ulama menyatakan bahawasanya disunatkan sebelum kita membaca Al-Quran untuk kita membaca isti'azah. yakni sebelum kita baca Fatihah kita baca isti'azah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnah. Antaranya apa yang disebut dalam Quran, fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Quran, berlindunglah kamu dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Di sisi jumhur para ulama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim sunnah. Maksudnya buat boleh pahala, tinggal tak berdosa. Di kalangan para ulama ada yang melihat bahawasanya bacaan isti'azah ni wajib, seperti di dalam pandangan mazhab Ibn Hazmin Al-Andalusi. Mazhab Zahiri dia menyatakan wajib, kerana dia kata bila Allah suruh wajib baca. Kerana nak membaca Al-Quran ialah seseorang bila nak baca Quran ni, dia bersihkan dulu, dia lindung, mohon perlindungan daripada syaitan. Jika tidak, dia tidak mencapai maksud, iaitu maksud supaya solat yang terpelihara daripada gangguan syaitan. Mengelakkan gangguan syaitan tu, kata dia, wajib. Kita tak boleh solat main-main. Jadi untuk mengelakkan daripada gangguan syaitan, tak dapat kita sempurnakannya melainkan dengan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi apa yang tak sempurna yang wajib melainkan dengannya fahuwa wajib, dia juga wajib. Contohnya kaedah dia pakai ni, kalau nak semayang tak boleh melainkan kena ada wuduk jadi wajib. Nak main masjid tak boleh melainkan kita kena bergerak. Pergerakan main masjid untuk sembahyang Jumaat wajib. Kerana apa yang tak boleh disempurnakan wajib melainkan dengan hal itu, wajiblah hal itu. Jadi dalam mazhab Zahiri mereka menyatakan bahawasanya bagaimana untuk mengelakkan daripada salat yang diganggu oleh syaitan. Maka caranya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillah wajib di sisi mereka. Tapi jumhur kata sunnah. Tapi kita dalam hal ni apa kita nak buat apa? Kita baca samakah wajib ke sunat, dia dituntut oleh agama. Wajib ni bukan maksud rukun. Bila kita tahu wajib, dia bukan maksud kalau tak baca sembahyang tak sah. Kalau tak baca berdosa. Itu maksud dia. Sembahyang sah tapi jadi berdosa. Itu di sisi mereka yang berpendapat wajib. Rukun kalau tak ada, dia tak sah. Wajib, rukun tu wajib, tapi bukan semua yang wajib itu rukun. Anda faham tak? Rukun tu wajib buatlah. Kalau tak buat tak sah kalau rukun.
Sebab tu bila kita belajar haji, ada rukun haji. Kita tak ukuf, tak sah. Ada wajib haji, tak buat, dosa. Itu yang kita kena bayar denda. Tapi selagi dia bukan rukun, berdosa saja, haji tetap sah. Wajib pakai ihram, pakai ihram. Tak pakai, dosa. Tapi kalau kita tak pakai, kita wukuf kita sah tak? Wukuf sah. Itu maksud wajib tu, bila dia kata wajib. Kemudian para ulama mereka berbincang pula, a'udzubillah ni setiap rakaat ke ataupun rakaat pertama saja? Tuan-tuan tengok macam mana fuqaha boleh khilaf. Hal-hal beginilah menyebabkan berlaku khilaf di kalangan para ulama. Sebab hadis banyak tu saja. Jadi mereka nak kena bincang. Ni nak baca a'udzubillah ni, tadi baca dah sebelum baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ni yang rakaat yang kedua ni nak baca ke tak perlu baca? Tuan-tuan berpendapat macam mana? Setiap rakaat ke rakaat pertama ya? Yang tuan-tuan duk buat rakaat pertama ya? Yang lain? Yang lain tak baca. Abu Hanifah, Imam Ahmad dan salah satu qaul daripada Imam Syafi'i, dia kata yang ni untuk rakaat yang pertama saja. Yang ni untuk rakaat yang pertama saja. Dalam mazhab Syafi'i ada dua qaul. Ni rakaat yang pertama saja. Dan pendapat ni Al-Imam Ibn Qayyim Asy-Syaukani dia sokong pendapat ni. Dia kata kesemayang ni dia satu juzuk, dia tak terpisah. Dia bukan macam kita baca a'udzubillah, lepas tu kita makan nasi, lepas tu kita berjalan, lepas tu nak baca Quran balik. Dia kata tak, dia semayang ni satu ya. Kita a'udzubillah yang awal tu, had tu belakalah sehingga ke akhirnya. Pendapat yang kedua, dia kata a'udzubillah ni bagi setiap rakaat. Bagi setiap rakaat. Ini salah satu qaul bagi yang disandar kepada Imam Syafi'i, dan Al-Imam Nawawi rahimahullah menyatakan ini adalah qaul yang paling sahih di dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya setiap rakaat baca a'udzubillah. Dan pendapat ni disokong oleh Ibn Taimiyah rahimahullah, dia sokong pendapat ni. Dan Ibn Hazmin Al-Andalusi tadi, yang Zahiri tadi, yang baru mengaji ni, dia tanya siapa dia pula ni, ramai-ramai nama ni. Yang mengaji lama ni dia tahulah kan. Ibn Hazmin Al-Andalusi ialah ulama Andalus, Spain, Andalus, daripada mazhab Zahir. Yakni dia literal, dia baca yang zahir ya. Yang sebalik tu dia tak mau, dia baca yang zahir. Aliran tu ialah dia sama daripada mazhab Abu Daud Az-Zahiri. Di mana Daud Zahiri dia adalah orang yang mana menghukum nas secara zahir. Dia tengok yang zahir, yang tu. Sebalik tu dia tak tengok. Dan ini satu aliran. Dan Ibn Hazmin Al-Andalusi bukan sembarangan, ada kitab dia terkenal iaitu Al-Muhalla. Al-Muhalla, dia meninggal pada tahun 456 Hijrah dan hebat, menunjukkan kebijaksanaan dia yang hebat. Memang ada orang tak setuju sebahagian pandangan dia, kadang-kadang macam lucu sikit, sehingga
kencing di dalam air yang bertakung, tak boleh. Kencing terus tu tak boleh. Kencing tempat lain lepas tu mengalir tak apa, kata dia. Pasal dia kira zahir. Tapi dia ada argument dia. Kita jangan anggap dia lekeh. Sebahagian kaul-kaul yang orang pakai hari ini ialah daripada argument dia. Islam ni dia luas. Pok-pok yang perak saja yang kadang-kadang bila dia dengar kaul imam lainnya, oh dia jadi tak boleh. Dia jadi terkejut. Dia kena pergi masuk IJN. Dia terkejut. Kadang-kadang orang berbeza pendapat. Hatta cuba tengok. Tadi Al-Imam Ibn Qayyim, anak murid Ibn Taymiyah. Dia pendapat dia macam Abu Hanifah. Rakaat yang pertama saja. Tok Guru dia kata setiap rakaat. Tak apalah, tak ada lah orang kata apa ni lawan Tok Guru. Tak ada. Pendapat lah kau. Ini pergi berucap kata siapa yang tak mengamalkan mazhab Syafi'i sesat. Wih, kacau macam tu. Imam punya banyak. Sebab tu hak dok kata tu, kita kata zakat pendapatan pasal apa ambil? Mazhab Syafi'i tak ada. Kalau kita tu ambil yang tu pasal dapat duit. Itu mazhab daripada qaul la mazhab Hanbali, mal mustafad. Jadi ini adalah keluasan khazanah Islam. Kita lihat hal-hal yang seperti ini yang tak ada dalil yang jelas. Jadi kita tengok mereka bagi argument, kita tengok Masya Allah, yang mana kita nak aman, kita aman. Mana-mana pun qaul imam. Yang penting bukan kita cari pasal sampai tak mau nak amal. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Dalam hadis ni dia kata bahawasanya apabila kita nak lepas takbir, sebelum baca bacaan, kita disuruh isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam riwayat ni a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Apa maksud bacaan ni? Pertama, a'udzu billah ni ataupun isti'azah ni kita minta a'udzu billah, aku berlindung dengan Allah. Cumanya kita bila duk baca selalu, kadang-kadang kita baca tapi otak kita tak mai perasaan kita memohon perlindungan daripada Allah. Tak datang dalam fikiran kita. Dah jadi biasa auzubillah minasyaitanir. Kita pun tak tahu apa yang kita baca tu kadang-kadang. Bukan tak tahu, tak perasan apa yang kita baca. Sebab tu beza antara orang yang baca dengan antara orang yang baca dan menghayati dia. Dulu saya pernah sebut tentang Al-Asma'i. Bila dia dengar wa fis sama'i rizqukum, di langit rezeki kamu, dia dah baca lama dah, dia kata. Ada badui tu dengar sekali je ayat tu, ni Tuhan kata ya. Dia sembelih unta dia bahagi kat orang makan. Orang kata habis nak apa? Dia kata Allah janji rezeki di langit, bukan di bumi. Aku percaya. Yalah, nak sampai maqam tu tinggilah badui tu. Maksudnya ada orang keyakinan dia tinggi. Selagi mana tak memudaratkan orang lain, dia pegang, dia percaya Allah bagi kat dia. Saya baru ni pergi haji, dia cerita satu hamba Allah perempuan. Saya tak jumpa lah, dengar. Baru ni tuan-tuan tengok isu visa ni. Ada yang dapat, yang tak dapat, yang dijanjikan dapat, tak dapat, yang tunggu tak dapat. Ni pun kita nak kena semak jugalah dalam negara kita ni kan. Kita dah ada tabung haji, baguslah. Sahabat-sahabat kita pun dah kerja tabung haji. Kalau satu tabung saja mungkin tak ada persaingan. Dia kena ada banyak badan yang macam tu.
baru servis dia lebih bagus. Bayangkan kita hanya ada satu syarikat je telekomunikasi. Dia penat, dia nak penat yuran ke, dia nak marah kat kita ke, dia nak buat kita tak ada pilihan. Kita kena ni macam kita channel apa, channel banyak tu rumah panggil apa, yang tu lah. Dia kena ada banyak syarikat. Bila ada main syarikat next flip ke apa, baru dia jadi turun sikit harga dia. Kalau tidak, dia dok kata orang lain tak boleh buat dia. Dalam dunia ni memang dia macam tu. Dia kena ada banyak yang boleh bersaing. Dia buat yang ni, dia kata dia aja boleh, orang lain buat. Biar banyak. Bukan saya nak marah kat Tebu Haji, kawan-kawan kita pun. Tapi saya nak ceritanya, kerajaan kena pertimbang supaya banyak. Kalau ada 40,000 kota, bagi kat Tebu Haji 20,000, mungkin boleh bagi kat lain-lain 10,000. Kau tengok dia boleh buat terang mana. Mungkin servis akan bersaing dan seumpamanya. Yang ni kata tak boleh buat, yang ni boleh buat. Lama-lama suasana akan lebih ada persaingan, good competition, persaingan yang bagus. Biar ramai syarikat orang Islam kaya. Bukanlah saya marah, tapi saya cerita contoh ya. Yang bagus itu bagus lah, tapi ruang. Tapi saya nak cerita tadi ni, ada satu hamba Allah ni, perempuan katanya, tapi yang ni kita tak payah buat lah, tapi dia buat kan. Dia beli tiket kapal terbang, dia tak dapat visa pergi haji. Dia pergi airport, dia orang kata. Saya dengar pihak berkaitan yang berurusan dengan dia tu cerita. Dia tunggu visa tak dapat. Dia telefon, dia usaha dengan kedutaan tak dapat. Burn tadi tiket kapal terbang dia. Dia beli pula lagi satu. Dia tak duduk di airport. Dia hubungi orang tu, hubungi, tak dapat. Kau tahu yang berikutnya, burn tiket kat terbang dah. Sampai cerita dia beli, duk tunggu katanya di airport ni, sampai ke kedutaan Saudi apa semua. Macam mana sampai dengan takdir Allah. Sehingga Saudi tanya, betul ke ada perempuan ni? Last kali dia beli pula yang nombor 3 tiket. Tunggu tak dapat, last minute cerita dia ni sampai kepada kedutaan apa, dia pun bagi tiket ke dia, boleh terbang pergi haji. Hebatlah dia punya kesungguhan niat tu nak pergi haji tu. Akhirnya sampai dah. Allah ni kadang-kadang dalam penciptaan alam ni, rahsia dia kita tak tahu. Ada orang dia panggil pi, ada orang dia tak bagi pi. Taklah semesti yang dia panggil tu apa kelebihan, yang tak panggil apa kena dia. Setengah orang sembang kemah kita dia nak pi, orang lain nak, dia tak boleh pi. Mai-mai hari nak terbang, tak boleh terbang. Tak boleh. Setengah orang boleh pergi. Tapi saya nak ceritanya tawakal pada Allah. A'udzubillah, maksud kita memohon perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla. Lindung daripada apa? Daripada musuh kita paling nyata sekali. Apa dah? Syaitan. Minasyaitan. Mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan. Allah hantar kita di dunia ni, dia bagi buku panduan ni, duduk di dunia ni. Antara benda penting panduan buku yang Tuhan bagi kat kita, yang kita semua tahu, tapi kita semua, saya yang bukan mungkin juga tuan-tuan cuai, inna syaitana lakum aduun mubin. Syaitan adalah musuh kamu yang paling nyata. Musuh kita paling besar sekali siapa? Syaitan. Inilah musuh kita. Hal lain tu selepas syaitan. Syaitanlah musuh kita. Syaitanlah yang berperanan untuk memastikan kita tak ke syurga. Agenda syaitan.
Dr. Ismail Lutfi dia tulis buku dia apa? Tentang nak mengenali syaitan. Sebab dia kata kita banyak belajar pengenalan, tapi kita tak belajar mengenali musuh kita hak betul-betul ni. Syaitan. Siapa syaitan ni? Kita mungkin sebut nama dia banyak kali. Hang ni setan tu. Kita kata ke orang kan. Syaitan. Allah Azza wa Jal kata inna syaitana lakum adun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kamu adalah musuh. Kamu kena ambil dia sebagai musuh. Allah kata ambil dia sebagai musuh, jangan ambil sebagai kawan, ambil dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia menyeru kawan-kawan dia menyeru hizbahu ni dalam bahasa Arab ni, hizb ni parti. Dia menyeru parti dia, puak dia. Sebab tu Arab ni dipanggil Hizbul Ba'as, parti Ba'as. Hizbu tu parti, kan? Hizbu Bersatu, parti Bersatu Hizbu UMNO, parti UMNO Hizbu tu parti. Parti tu digunakan kemudian lah. Tapi perkataan parti ada dalam Quran. Ulaika hizbullah. Mereka adalah puak Allah. Hizbu tu parti puak Allah. Sebab tu ada hizbu syaitan wa hizbur rahman. Puak syaitan dengan puak ar-Rahman. Allah kata innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanya sahaja dia menyeru parti dia, geng dia, puak dia, untuk mereka menjadi ahli-ahli neraka sa'ir. Tu syaitan. Allah habaq kita, aku hantar umpama dunia ni, ada hak lain Allah suruh ambil buat kawan, buat baik. Tapi tan syaitan, Allah kata fattakhidhu aduwa, ambil dia sebagai musuh. Ambil dia sebagai musuh. Syaitan nak sebut sikit lah pasal kita sebut syaitan ni. Syaitan ni, asal syaitan ni tasyaitana, dia syatana ni maksud jauh. Tu syaitan ni benda yang jauh. Apa maksud jauh dia? Jauh daripada rahmat Allah. Tu syaitan. Syayatinu minal insi wal jin. Syaitan di kalangan manusia dan jin. Syaitan di kalangan manusia dan jin. Manusia pun syaitan juga. Hak mana yang jauh daripada rahmat Allah, itu adalah dianggap dihukum sebagai syaitan. Syaitan ni ada dua lah, hak duduk hak manusia ni dan juga yang jin. Hak kita duk cakap ni yang jin ni lah, yang jin kafir. Innahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin. Lelaki-lelaki di kalangan manusia minta lindung dengan lelaki-lelaki di kalangan jin. Quran dah. Allah kata minta lindungan dengan Allah Ta'ala, dia minta lindungan jin. Masuk hutan, minta izin tu anak cucu tumpang lalu. Mintalah penjaga kawasan ni tolong jaga kita. Dan kadang-kadang dia memang merepek, berubat, kan? Semua makhluk Allah Ta'ala cipta belaka. Nak ambil daun di pokok, bismillah, dia tak minta izin kat Nabi sekian-sekian, kat wali sekian-sekian nak ambil pokok. Hak ni yang jaga pokok. Dia kata yang tu baru jadi kalau berubat pakai macam tu.
Quran kata lelaki-lelaki daripada manusia minta lindung dengan lelaki-lelaki di kalangan jin. Seperti syaitan. Syaitan. Allah Azza wa Jal kata bila syaitan ni ganggu kita dalam solat, Uthman bin Abi As, dia kata, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati. Wahai Rasulullah, syaitan kacau aku dengan sembahyangku. Wa qiraati, dan bacaanku kacau. Yalbisuha alayya, aku jadi campur, kacau nak baca tak boleh. Nabi kata, dzaka syaitan yuqalu lahu Khanzab. Itu adalah syaitan yang dipanggil Khanzab. Nah, hadis Muslim. Fa idza ahsastahu fata'awaz billah. Bila kamu rasa dia main dah syaitan tu dalam sembahyang kamu, fata'awaz billah. Wanfil ala yasarika salasan. Nabi kata ludah 3 kali belah kanan, belah kiri, belah di sebelah kiri. Bukan pergi ludah kena kaki makmum sebelah tu. Itu kita ajak dah. Muslim, mukmin kita, mudah-mudahan kita beriman bukan saja kepada apa yang kita nampak. Kita berinteraksi dengan alam ni apa yang kita tak nampak. Dan Allah Azza wa Jal jadikan benda yang kita nampak senang. Dia kita nampak orang main tumbuk, kita tolak, itu tumbuk dah balik. Kalau musuh kita, dia main bawa pisau, dia bawa parang, kita hadapi dia secara fizikal. Tapi Allah cipta jin, syaitan, kita tak nampak. Macam mana kita nak lawan benda kita tak nampak? Tapi dengan rahmat Allah Azza wa Jal, dia jadikan syaitan ni, jin ni, kalau kita baca ayat-ayat Allah, akan mengenai dia, menyakitkan dia, menghalau dia, boleh memusnahkan dia. Manusia kadang-kadang mai kita baca auzubillah tak jadi apa lagi, dia duk senyum gelak depan kita. Tapi syaitan besar mana pun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalau kita baca dengan betul, kita minta perlindungan Allah Ta'ala dengan iman yang sahih, akan mengenai syaitan dah. Sebab tu orang kata dia terganggu oleh syaitan, dia banyak kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau dia kata baca pun tak jadi apa juga, mungkin satu parti ke apa tadi ni. Kan? Berkesan, insya-Allah. Ulangi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaiton. Terutama orang yang kena kadang-kadang was-was, kadang-kadang dia kena macam gangguan syaitan, tak boleh tidur, mari kacau dia masa tidur, kacau terkejut dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Pun boleh a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, macamlah hadis ni. Saya kita hurai makna dia. Ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan. Alhamdulillah. Maka kita membaca a'udzubillah, para ulama bincang, adakah kita baca auzubillah untuk ibadat badan ataupun hanya ibadat bacaan, iaitu Quran? Kata mereka mentarjahkan kerana bacaan Al-Quran, kerana kita menggunakan lidah kita. Lidah kita ni mungkin dicemari dengan perkara-perkara syaitan. Jadi sebelum kita baca Quran, kita minta lindung daripada syaitan. Syaitanir rajim, syaitan yang direjam. Rejam ni apa? Banyak mana. Sebahagian maksud dia dilaknat. Sebahagian maksud dia memang Allah Azza wa Jalla rejam syaitan ni.
bila dia nak curi maklumat, la yasamma'una ila mala'il a'la wa yuqzafuna min kulli janib. Dia tak dapat dengar bila Nabi datang ni, dia tak dapat dengar curi maklumat. Wa yuqzafuna min kulli janib, dia dilontar oleh malaikat daripada setiap penjuru bila dia naik mencuri maklumat. Kata mereka itu maksud dia direjam. Sebahagian kata maksud direjam, dia direjam di dalam neraka Jahannam. Apapun kita minta lindung dengan Allah daripada syaitan. Dan syaitan ni macam saya sebut tadi ada dua. Hak kita minta ni, hak kita tak nampak. Kadang-kadang manusia pun ada syaitan juga. Sebab tu Quran kata, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinil insi wal jin, syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd. Yang demikian itu kami jadikan bagi setiap nabi itu adanya musuh daripada syaitan manusia dan jin yang membisikkan antara satu sama lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. As-sami' maksud Allah yang Maha mendengar. Kita sebut sikit pun dia dengar. Orang lain tak dengar pun kita isti'azah dia dengar. Tuhan ni mendengar apa yang semua orang tak dengar, dia dengar. Jika kita tenggelam di dalam lautan yang dalam, tetap Allah dengar. Rahmat Tuhan. Orang buat sorok kita kok mana pun, kita panggil ya Rabb, Allah dengar. Nabi Yunus alaihi salam fi dhulumat, di dalam kegelapan-kegelapan, Allah dengar. Sami' alim, dan dia Maha mengetahui. Kita kalau kerja dengan bos kita, nak kena buat report ke dia, kadang-kadang dia tak perasan kalau kita buat kerja, kita lintah depan dia sikit tunjuk. Allah Azza wa Jalla tak follow. Sebab tu pelik bila orang kadang-kadang tak tahulah apa maksud dia. Saya kadang-kadang setengah orang dia hantar waktu-waktu tahajud kan, dia hantar kat kita, Assalamualaikum, salam tahajud. Anak abang apa? Anak abang yang tahajud. Salam tahajud dan salam. Benda-benda yang Allah jadikan istimewa ibadat itu kerana siapa pun tak tahu. Bila main medsos ni, manusia habis amalan mereka. Dia rasa kalau dia tak masukkan cerita ibadat dia tu, kalau dia masukkan tu supaya nak kempen orang pergi buat yang sama, tak apalah. Marilah sembahyang berjemaah, ditunjuk gambar masjid berjemaah, nak ajak orang, tak apalah. Ini benda yang mana orang tak perlu tahu pun. Tahajud di rumah masing-masing. Kau nak tulis sila, marilah kita menunaikan sembahyang tahajud, tak apalah. Ni anak habak kata aku sembahyang tahajud, nak apa? Allah Ta'ala ni Sami' Alim, dia tahu. Bukan saja dia tahu yang zahir, dia tahu yang batin. Kita semayang ni pun dia tahu. Saya main mengajar ni, tuan-tuan duduk tengok dia duduk mengajar tentang syaitan, mesti dia dah terlepas daripada syaitan. Silap-silap syaitan lagi duduk banyak dengan saya ni. Kita tak tahu. Allah Sami' Alim, semua dia tahu. Tak ada orang satu orang pun tak di akhirat kelak pi, ya Allah, pasal apa aku tak dapat? Aku banyak beramal tapi aku tak duduk depan, mungkin depa tak perasan. Tak ada. Tak ada. Silat-silat orang yang duk cuci lantai masjid, pahala lebih banyak daripada tu imam masjid. Allah mengetahui. Bab ni kita tak usah susah hati. Aku duk pergi sembahyang kerap pun dia tak nampak, tak lantik aku jadi JK. Tak ada pasal. Ini soal ibadah.
Dia satu jenis penyakit. Sebab itu iman, zalikal kitab la raiba fi hudal muttaqin. Kemudian Tuhan kata apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan yang ghaib. Bila kita iman yang ghaib ni, kita tak usah hati. Kita buat benda, kita buat baik, dia berkutuk kita. Tak apa, Allah Ta'ala tahu. Tapi yang leceh, kita pun niat tak betul dengan Allah Ta'ala, orang pula kutuk kat atas. Kutuk kat atas tu mungkin untung sikit lah, dapat pahala dia marah kita. Tapi kita dengan Allah Ta'ala tak dapat. Min hamzihi, hamzihi ni, hamzihi hasutannya. Sebenarnya hamzah ni macam jadi gila, jadi terasuk, dirasuk oleh syaitan. Hamzi. Wa nafsihi, tiupan dia. Sebab yanfukh, tiupan. Wa nafsihi, tiupan yang bila keluar apa? Air liur sikit, bukan ludah keluar seketul tu. Bila kita tiup sampai merenjis air liur keluar tu, nafs. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Nafas, tiupan yang bersama dengan keluar semburan air itu biasanya bertujuan sihir, syaitan. Dia alam yang satu lagi, alam yang kita tak nampak. Orang Muslim ni, dia beriman dengan benda-benda ni yang Allah jadikan alam yang kita nampak dan kita tak nampak. Dulu mana orang boleh faham adanya gelombang. Dengan gelombang ni lah menyebabkan kita boleh dengar radio. Kemudian sekarang dengan gelombang ni kita boleh dengar, orang boleh telefon orang, tak perlu tali, tak perlu apa. Dulu orang tak tahu alfa, beta, gamma. Tapi lama-lama orang tahu adanya proton, neutron, molekul-molekul yang orang tak nampak. Saintis kata ada sebab setelah dia dapat teropong. Tapi kita orang mukmin, kita percaya hal-hal ni. Macam ada benda-benda yang pelik. Syaitan menyebabkan orang jadi benda-benda pergaduhan antara manusia. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Bila syaitan hasut kamu, minta lindung Allah Ta'ala. Syaitan. Ada orang dia amarah. Dia tak boleh nak kontrol. Tanya ahli psikologi, mungkin dia kata dia kena fikir benda. Nabi tengok orang marah, Nabi kata beritahu dia a'udzubillah minasyaitanir rajim. Sebut a'udzubillah minasyaitanir rajim. Sebab itu kita percaya umpamanya dalam seperti yang saya sebut dulu tentang al-ain umpamanya. Ain, evil eye. Orang dulu-dulu dia kata budak-budak sihat, seorang anak hang gemuk elok. Dia kata tu, sebut alhamdulillah sihat dia tu. Dia kata sakat tegok tu bukan pukul dia. Tapi itu evil eye. Boleh menyebabkan sakit. Dalam bab ain, lau kana syai' sabiqal qadar la sabaqal ain. Jika ada benda yang mendahului qadar, akan al-ain mendahuluinya. Ain memasukkan, tapi tak ada lah benda boleh mendahului qadar. Tapi kalau ada, ain lah. Ain tudkhilur rajul ila qabri. Ain memasukkan seorang dalam kuburnya. Nanti bab lain kita cakap pasal ain, dulu kita baca. Tapi itu saya nak ceritanya ialah demikian kepercayaan orang Muslim mukmin
tentang hal-hal yang seperti ini. Sebab tu maka kita sentiasa sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nak marah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duk sakit tak tahu punca aku ni kita. Dia mai was-was, mai duduk sorang-sorang rasa macam takut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi as-sami'il alim. Semua tu boleh dibaca belaka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim pun boleh baca dalam sembahyang. A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonirrajim pun boleh baca. A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi pun boleh baca. Kesemuanya sah untuk dibaca. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan tak? Apa ni? Apa hukum makan daging unta klon seperti yang diviralkan setengah negara Arab? Dia klon dia buat macam mana? Unta tu campur unta lain. Dia unta ke dia apa? Kau orang pakai muskat, lepas tu dia pergi jadi unta. Dia asalnya al-aslu fil asya'il ibahah. Asal satu benda, apa-apa benda pun bermula dengan boleh dulu dalam makanan ni. Sehingga terbukti dia haram. Lagi tak terbukti dia haram, boleh. Bukan mula dengan haram dulu. Mula dengan boleh dulu. Kalau dia klon, dia campur unta dengan kambing ke, unta dengan biri-biri ke, unta dengan apa, selagi dia yang lahir tu unta, dia unta. Dia besar, dia kecil, bukan untuk ukuran dia. Cuma ulama bincang kalau dia membabitkan haiwan yang diharamkan, itu pun kemudian berlaku khilaf. Pasal dia adakah haiwan tu atau dia dah jadi haiwan lain. Tapi kalau dia bukan khinzir, orang tak kata khinzir, bukan khinzir pun, bukan anjing pun, unta. Kita duduk di sebahagian di negeri barat, kadang-kadang ada apa, untuk orang yang vegetarian ni, veggie ni, dia tak makan daging, tapi dia teringin nak makan daging. Dia tak makan daging tu atas alasan dia lah. Saya tak apalah, dia punya alasan lah. Dia kata kesian kat binatang dan seumpamanya. Habis dia buat soya perasa itik. Daging itik lah, daging itik yang dibuat daripada soya, sayur-sayuran. Daging ayam, daging khinzir, daging macam-macam lah. Kalau orang tanya, bolehkah makan daging khinzir tiruan tu? Boleh tak? Ha? Yang diharamkan tu bukan rasa khinzir. Yang diharamkan tu daging khinzir. Khinzir tu, yang tu soya, rasa khinzir. Sama, kita mana tahu orang pernah makan khinzir, dia tahulah sama macam mana kan? Tapi agama taklah kata kalaulah kita makan daging lembu, lepas tu satu orang makan daging lembu juga sama dengan kita, dia dulu pernah makan khinzir, dia kata rasa macam khinzir lembu ni, dia kata, oh kan tu haram. Tak lah, dia lembu lah. Rasa tidak menyebabkan haram, binatang tu yang haram. Kalau ada orang mari soya perasa ikan, soya perasa apa, yang sebenarnya tak ada pun binatang tu, dia untuk orang yang tak makan binatang ni, perasa khinzir, boleh makan tak? Dia boleh makan, bukan khinzir. Kalau ada satu orang kata dia dulu duduk dalam agama lama, dia duduk makan khinzir, masuk Islam tak boleh makan, rindu nak makan khinzir, tahu tu kan, tapi tak makan haram, dia pergi beli hak perasa tu, soya tu hak perasa, boleh tak? Boleh tak? Ha? Boleh tak? Bukan dia beli khinzir, dia beli daging khinzir tiruan yang dibuat daripada sayur-sayuran tu, boleh tak? Tak berani tuan-tuan saya orang. Bagi orang Melayu
Tengok khinzir lintas, tak berani orang Melayu. Oi, khinzir meloya tegak. Rasuah 6 bilion hilang. Yang tu makan khinzir memang berdosa lah. Haram tanpa syak. Tapi rasuah lagi berdosa besar. Makan khinzir kena tobat Allah Ta'ala. Makan rasuah kena tobat. Minta halal balik pada semua orang yang terbabit, yang menyebabkan habis susah satu negara. Macam mana dahsyat. Lepas ni kita cerita kan, duit macam tu, macam RM60 tu, 6 bilion. Orang kampung tengok pun tak pernah. Bagi kat Masjid Alwi pun tak tahu boleh buat Masjid Alwi sampai Karau kot. Hilang macam tu ya. Tu pun sebahagian manusia ni, wallahu alam, pengikut depa ni, tak tahulah, saya tak sebut siapa-siapa lah kan. Boleh duk salam cium tangan kau tu. Dia cium duit tu kau, dia cium apa pun saya tak tahu. Wallahu alam. Binasa sebuah negara. Kena sebut lah. Kita tak sebut, siapa nak sebut? Kita tak tuduh siapa ambil. Kita kira siapa hak ambil lah. Dia, nanti kita tengok dia keluar siapa yang ambil. Ke siapa pun tak ambil. Syaitan yang ambil. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Sebelum kita tutup majlis tuan-tuan, saya ingin melancarkan tabung dana pembangunan yang akan kita manfaatkan sumbangan tuan-tuan, termasuk tuan-tuan yang tengok di talian ini. Saya menyeru kepada semua untuk menyumbang, kerana kita untuk pembangunan Masjid Alwi ini, kerana kita akan buat fasiliti ruangan di luar tu yang lebih besar, kemudian kita nak buat lanskap yang lebih elok, khususnya kita ada perkampungan sunnah dan program macam-macam di Masjid Alwi ni. Kita nak naik tarafkan sikit peparitan kita ni, dan juga fasiliti infrastruktur lain-lain yang ada di Masjid Alwi ni. Mudah-mudahan derma tuan-tuan menjadi sedekah jariah yang mana orang Islam semua dapat manfaat, ilmu dapat disebarkan, dan dengan setiap derma itu ditambah rezeki orang-orang yang memberikan derma, dilipat gandakan kebaikan, pahala dan kurniaan dia di dunia ini, dan ditunaikan hajatnya oleh Allah Azza wa Jalla di dalam pembangunan Masjid Alwi kita ni. Ada di situ tabung dia, dan jika tidak dia boleh masukkan dalam bank muamalat, dan nombor bank ni 09 01 00 00 5 kali 24 711. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.